what's up guys, welcome to my channel. So, kali ni aku akan buat video dekat YouTube aku, channel YouTube aku. So, ni for the second time. First video aku dekat YouTube ialah aku hiking. Hiking. So, this is second video. So, hari ni aku nak cerita sikit pasal healthy for vapers. So, memandangkan aku ada banyak info yang aku dengar cerita kebanyakan orang hisap vape ni dia dapati sakit paru-paru, maksudnya sesak nafas. So aku nak beritahu korang tentang tips untuk kesihatan vapers. So ini dia. Sebelum tu aku nak beritahu korang yang badan kita ni boleh terima nikotin hanya 15 ataupun 20 mg sahaja. Aku tak pasti sebab aku lupa, saya memang lupa. Tapi yang saya ingat aku, dia tak lebih daripada 30 mg. So kalau korang yang tahu boleh drop komen lah, sebab aku ingat-ingat lupa je. Dia punya nikotin dalam badan perlu ada berapa mg. So korang boleh bayang tak kalau korang hisap contoh 30 mg, 50 mg, berapa banyak nikotin dalam badan kau diterima. Aku tak cakap 30 mg tu banyak, bagi aku sikit. Mungkin maksud aku kat sini bukan kau sekali hisap. Contohlah kau hisap pot, okay? Kau hisap pot, kau hisap sekali, lepas tu terus 30. Bukan, maksud aku 30 mg tu maksudnya sekali korang hisap berapa dalam nikotin kau terima dalam badan. Contohlah aku hisap dalam 3 second, nikotin dalam badan kau mungkin akan terima 0.5 mg. Mungkin macam tu. Contoh aku hisap dalam 2-3 kali, tu dah contoh 2-3 kali tu dah masuk contoh 15 mg. So mungkin dah cukup bagi aku, so aku perlu stop. So maksud aku macam tu. So korang boleh bayang tak kalau contoh korang hisap yang 50 mg, flavor yang heavy gila, tapi korang jenis yang pump banyak kali, kau boleh tahu tak apa akan terjadi pada badan korang? Okey, untuk stage yang pertama, apabila korang punya badan dah terlebih nikotin, korang akan dapat rasakan satu stage, iaitu bibir korang kering. Itu sebab nikotin dalam badan kau dah terlampau banyak, sebab tu bibir kau mula kering. Kalau korang jenis yang hisap Sanik lagi, sat nikotin, so sat nikotin ni, nikotin dia memang tinggi. So mungkin korang hisap contoh 30 mg, korang hisap 2 atau 3 pump dah cukup untuk tampung nikotin dalam badan kau. Tapi kalau korang jenis yang hisap 50 mg, mungkin kurangkan sikit, kurangkan menghisap terlampau banyak. Itu je aku minta. Kalau contoh korang hisap 30, mungkin tak mungkin lah 2-3 kali. Maksud aku mungkin 5 atau 6 kali untuk kepuasan. Itu je. Kalau korang hisap 50, kau tak boleh hisap macam 30 mg, sebabnya nikotin tu terlalu tinggi. Sekali kau hisap mungkin dalam badan kau masuk 1.5 mg mungkin. So korang dapat bayangkan tak kalau korang hisap 50 mg macam mana nikotin dalam badan terima. Okey, stage yang kedua. Stage yang kedua ialah korang akan rasa pening kepala. Ini kepada yang biasalah. Aku pun sentiasa dapat pening kepala tu. Sebab bila kita dah pening kepala ni, apabila kita hisap pot, nikotin dalam badan kita dah terlampau tinggi. So means kita kena stop, kita tak boleh hisap lagi. So cara-caranya untuk kita kurangkan nikotin dalam badan ialah semestinya memanglah kena kurangkan hisap. Tapi ada satu benda lagi yang korang kena tahu. Nak tahu apa dia? Okey, jom aku explain. Okey, untuk flavor yang tinggi nikotin dia macam 50 mg, dia tak boleh guna 0.6. Tapi ada yang menggunakan 0.6 sebab lebih keras. Tu memang aku rasa memang betul. Sebab aku sendiri pernah buat 50 mg pakai 0.6, memang keras. Tapi efek dia, efek dia yang aku cakap tadi,
stage yang pertama, korang punya bibir akan kering, dan kedua, korang akan mula pening kepala. So itu nikotin kau dah terlebih dalam badan. So macam mana kita nak cegah? Macam mana nak cegah? Kita kena gunakan OCC yang dia tinggi. Walau macam mana pun memang kena tinggi. Contoh korang ambil 50mg, korang kena pakai 0.8 ataupun 1.0, 1.4, 1.2. Macam dia memang kena pakai yang tinggi. Kalau korang yang jenis pakai cartridge jangan risau, sebab cartridge yang diorang buat adalah yang paling tinggi. So yang pengguna menggunakan port yang cartridge, korang jangan risau sebab korang punya memang tinggi. Tapi untuk penggunaan port yang menggunakan OCC, korang kena berhati-hati. Sebab bila kau dah terlampau tinggi nikotin dalam badan, stage yang ketiga korang akan dapat sesak nafas. Macam member aku seorang, time-time PKP ni, dia masuk ward sebab sesak nafas. Dan bila tanya doktor kenapa, sebab dia jangkitan kuman. So itulah stage yang ketiga yang aku takut korang terkena juga. So aku bagi tips ni untuk korang juga dan kesihatan pengguna vape atau pod. Okey, dekat sini terpulanglah kat korang nak dengar atau tidak, sebab aku hanya mampu memberi nasihat kat korang. Kalau korang nak dengar, terpulang. Kalau korang tak nak dengar, terpulang juga. Itu bukan hal aku. Yang penting aku bagi tahu info dan tips ni untuk korang jaga kesihatan korang, dan aku nak korang jaga image vape ni dekat dunia. So sebelum tu kita ada lagi satu keluaran flavor yang ini sekarang memang tengah trending gila, HTPC, yang ini High Throat Compatible. Itu namanya HTPC. Okey, untuk HTPC ni pula dia mempunyai 15mg, 18mg, 22mg dan 24mg. Dan untuk pengetahuan korang, HTPC ni memang tengah baru sekarang dan banyak flavor yang mengeluarkan HTPC. So tipsnya pun sama, korang just buat macam biasa. Kalau korang isap 15mg, korang gunakan 0.6 ataupun 1.0. Kalau korang isap 18mg, korang boleh gunakan 1.2 atau 1.4. Sama juga, jangan risau. Flavor sat nikotin, HTPC semua sama. Yang penting korang tinggikan kadar nya agar nikotin dalam badan kau tak terlampau banyak lah terima. Itu je aku nak cakap. Sebab dah banyak sangat aku tengok dekat Facebook member aku sendiri terkena jangkitan kuman dekat paru-paru. So ini bukan penyebab vape tu sendiri, tapi penggunaan yang salah. Itu aku nak cakap. So untuk video kali ini aku nak cerita pasal tips, dan aku dah cerita pasal korang macam mana stage-stage dia yang kita akan dapat. Untuk stage pertama korang akan dapat macam mana, stage kedua dapat macam mana, dan yang ketiga macam mana. So untuk langkah berjaga-jaga dan langkah kesihatan ni, korang kena tahu tips ni dan korang kena ambil tahu. Kalau korang tak nak dengar tu tak apa, yang penting korang tahu. Tu je aku nak. And aku terlupa satu benda lagi, yang ini aku dah ada dengar cerita korang menggunakan HTPC flavor di dalam sub-ohm. Sub-ohm ni ialah mode ataupun tank. Maksudnya vape lah. Vape yang macam ni lah, vape. Ni vape. So aku nak bagi tahu korang, apabila korang guna HTPC dalam sub-ohm memang tak boleh. Jangan sekali-kali guna HTPC dalam sub-ohm. Memang risiko dia banyak. Sebab kalau korang salah setting, memang korang akan kena efek tu cepat. Itulah silapnya kalau korang terlampau pandai sangat menggunakan HTPC dekat sub-ohm. Tapi kalau korang nak gunakan juga boleh, tapi ada caranya. Bukan gunakan tal biasa dan bukan yang sembarangan. So korang kena
check dulu, kau kena tanya otak-otai dulu macam mana nak gunakan HTPC dalam subwoofer. Tu kalau korang dah terdesak sangat, dah malas nak pakai port. Tapi aku tahu mesti ramai lagi yang pakai port sebab port ni kecil, vape ni besar, perlukan bateri dan sebagainya. So itulah nasihat aku, jangan gunakan HTPC dekat dalam vape sebab efeknya memang terlalu cepat. So better pakai port, murah pun murah, barang senang dapat, OCC banyak. So gunakanlah port, jangan gunakan vape, okey? Kalau vape ni korang pakai untuk flavor vape sahajalah. Contoh 6mg tu 12, 18 dan paling tinggi pun 24. Kalau untuk vape tak ada masalah korang nak pakai berapa mg sebab vape tak sama macam port. And aku nak cakap kat korang, kalau korang dah ikut juga tips ni tapi masih dapat sesak nafas tu, better korang berhenti je lah untuk isap vape dan isap rokok. So aku sendiri pun dah nak berhenti vape ni, aku pelan-pelan aku dah kurangkan vape. So aku harap korang pun dapatlah berhenti kalau korang risau tentang kesihatan korang, kalau korang takut dapat sesak nafas ke. So better berhentilah, jangan hisap lagi. Dan kalau kau nak berhenti pun jangan berhenti sekali macam tu. Kalau korang tak boleh, korang berhenti dengan cara korang turunkan mg korang dan korang mula hisap. Kurangkan hisap lah, maksudnya kurangkan penggunaan dia macam mana. So itu saja video untuk kali ni. So aku harap korang dapat ingat apa yang aku bagi tahu ni, dan korang sebagai vapers jaga kesihatan korang. Aku tak nak lagi dengar cerita pasal jangkitan kuman ni baru-baru semua. Aku nak korang tahulah macam mana nak menggunakan port ni dengan betul. So aku video kali ni memang santai gila sebab aku PKP kan. So tak ada nak buat kat mana, aku buat dekat rumah je. So memang santai. So hope korang enjoy tengok video ni. Dan jangan lupa like video ni, share dan subscribe, okay? YouTube aku, okay? Jangan lupa. So bye. Peace.